Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillah alamin. Assalamualaikum tipuaka sekalian. Apa yang tak senonoh sangat? Opening video kau dah garu-garu telinga ni, Kemal. Maaf lah geng. Tadi aku nak opening video gatal. Kenalah garu dulu, benda yang penting. Assalamualaikum, selamat malam, apa khabar? Semoga ceria-ceria selalulah hidup anda ya. Janganlah bermasam muka durjana muka. Sebab yelah kita ni tak handsome. Kalau kita masam-masam lagi, nanti lagi tak handsome. Yelah saya cakap kat diri sendiri. Tapi kalau yang terasa tu, tak apalah, sesamalah kita ya. Pada malam ni ada cerita seram lagi sekali. Macam biasa, sebelum saya ceritakan kisah seram ni, mintalah mana yang belum subscribe tu, bukakanlah pintu hati anda untuk subscribe geng. Sampai bila nak tengok tanpa subscribe, tak rasa bersalah. So minta subscribe channel saya. Pada yang belum subscribe, yang mana belum on notification, sila on. Sila share cerita ni dekat kawan-kawan. Saya buat 30 hari 30 story puaka ni sebab kita nak, orang cakap apa, sebut salah lah tak buat video 2 bulan hari tu kan. Tapi kalau dah buat lama 30 hari 30 story puaka ni, tiba macam sama je subscriber kita tak pernah naik. Itu sakit hati juga. Maknanya ada yang tengok tanpa subscribe. Tolonglah geng subscribe. Tak susah pun. Kau pinjamlah telefon mak ke, telefon ayah ke, telefon adik kakak ke. Cakap, kak pinjam sekejap je telefon kak. Akak kau tanya, nak buat apa? Kejap je. Kau buka YouTube, kau subscribe channel aku ya. So baru semangat nak buat cerita seram. Cerita pada malam ni tentang sebuah kafe terkenal dekat dunia ni. Dan aku cakap awal, kita nak bercerita pasal kafe ni bukan sebab kita nak promote dia, tidak. Cerita ni aku dapat sebelum zaman boykot ni lagi. Dan aku terangkan awal-awal, aku nak cerita pasal dorang ni bukan sebab nak promote dorang, tidak. Aku ni pergi kedai tu pun tak mampu. Kau bayangkan harga minuman dia sama dengan harga gaji aku satu hari. Itu baru satu hari. Kalau setiap hari aku pergi beli dekat kedai tu, tak kaya kedai sana. Aku yang kopak. Tapi kadang aku pelik lah kan, air Starbucks ni memang mahal no. Korang jual air mahal-mahal ni, korang bancuh air pakai air telaga Goniah ke? Kau punya kopi tu, biji kopi tu, kau tanam pakai apa? Pakai tanah lapisan bumi yang ketujuh. Mahal no. Tapi kadang-kadang aku pun tak faham jugalah jenis yang suka minum Starbucks ni kan. Yelah, maybe diorang kaya kan, diorang mampu. Kita ni B40 tak mampu. Kita mampu kopi kedai tepi jalan je. Tapi itulah aku persoalkan, orang kaya ni kalau minum kopi Starbucks tu, apa dia rasa? Adakah dia rasa macam, aku minum Starbucks sebab aku mampu, kau mampu? Ataupun dia rasa macam, kopi Starbucks ni saya minum sebab saya suka, sedap. So aku macam tanya lah. Itu je, bukan nak condemn pun. Maaf lah kalau yang terasa. Tiba ada yang terasa lagi yang dia bash aku. Aku ni tak nak viral. Nanti dah kena viral, susah nak dapat follower. Cerita kita pada malam ni, kita nak bercerita kisah seram tentang Starbucks ni. Cerita ni hanyalah perkongsian daripada subscriber kita. Dia merupakan pekerja Starbucks sendiri. Dia menceritakan kisah seram ni kepada kita. So saya just nak share balik, nak berkongsi balik tentang cerita seram tersebut. Tapi sebelum saya sumbangkan kisah seram ni, mari kita mulakan intro dulu. Cerita pada malam ni tentang Irfan. Irfan ni cakap dia kerja dekat Starbucks tu baru je. Baru dalam 2 bulan. Maksudnya habis dia belajar dekat universiti, dia terus sambung kerja dekat situ sementara cari kerja yang lagi baik. Irfan ni bagi tahu yang sebelum dia kerja dekat situ, ada beberapa kali staff senior buka cerita seram tau. Waktu tak ada customer lah, customer semua dah balik, diorang buka cerita seram sambil bersih-bersihkan tempat tu. Diorang cakap tapak Starbucks ni dulu merupakan sebuah tempat pemujaan kerana dikatakan di sinilah tertanamnya seorang puteri raja yang telah diusir daripada istana. Jadi bila dah diusir daripada istana, dia sedih, dia meninggal dekat situ, ditanam dekat situ. So tempat tu dikatakan tempat yang mempunyai aura-aura seram lah, senang cakap. So ramai yang menjadikan tempat tu sebagai tempat pemujaan. Nak dapatkan nombor ekor, nak dapatkan kerja yang baik, nak dapatkan awet. Biasalah orang syirik ni memang suka benda macam tu. Tapi kebenaran cerita ni, Irfan cakap dia tak dapat pastikan sahih ataupun tidak.
Dia tak boleh nak check sejarah kat muzium mana-mana tulis Starbucks ni dulu tapak pengebumian puteri. Faham? Tidak ada. Jadi Irfan cakap dia just sekadar dengar je lah. Lagipun sepanjang 2 bulan dia kerja kat situ, tak pernah sekali pun dia diganggu oleh hantu. Setakat rasa tak sedap badan, rasa macam dia perhatikan, tu biasalah. Semua tempat ada rasa macam tu. Sehinggalah ada satu malam Irfan kena ganggu. Waktu ni dia kena jaga shift malam. Bila kena jaga shift malam ni, Irfan cakap dia kena closing, kena kemas-kemas before tutup pada pukul 2 pagi macam tu. Malam tu dikatakan hanya ada 3 orang staff sahaja. Ada staffnya MC, ada yang anak meragam, ada yang nak pergi kahwin, macam-macam lah. So waktu tu 3 orang sahaja yang ada untuk closing. Irfan ni dia cakap dia tak heran pun buat closing sebab dia dah biasa buat kerja mop lantai, angkat kerusi, bersihkan kaunter, semua dia dah biasa. Tak takut pun. So malam tu Irfan in charge dalam bab membersihkan bahagian depan, yang lagi 2 orang membersihkan bahagian kaunter dan bahagian dapur. Waktu ni hujan renyai dekat luar. Lagi 2 staff dekat belakang, kedengaran tengah borak-borak, gelak-gelak sambil uruskan apa yang patut. So waktu tengah bersih-bersih ni, usually Irfan dia akan pakai earpod tau. Dia pakai dekat telinga dia earpod, dia pasang lagu kuat-kuat sambil layan perasaan. Irfan pun dia mop lah daripada satu sudut ke satu sudut, daripada depan ke belakang, kiri ke kanan. Dan waktu ni dia seorang je dekat area ruang depan tu, yang tempat korang lepak minum-minum tu. Dia seorang dekat situ. Dan lampu pada waktu itu hanya separuh je yang dibuka, sebab nak menandakan yang Starbucks ni ditutup. Kalau buka semua nanti ada orang datang. So dia buka separuh je. Jadi keadaan di sana amatlah malap sekali. Waktu ni Irfan dia tengah kusyuk tau, dia mop lantai. And tiba-tiba waktu tengah kusyuk mop lantai ni, Irfan cakap dia terhidu satu bau yang agak pelik. Bau ni datang secara perlahan-lahan. Mula-mula kosong, hanya bau sabun daripada baldi yang nak celup mop. Tapi makin lama ada satu bau yang makin busuk, datang perlahan-lahan masuk dalam hidung Irfan. Makin lama makin kuat, makin lama makin padu bau tersebut. Apa yang Irfan cakap, bau tersebut ibarat macam bau bangkai lama yang sudah mati dan menunggu masa untuk reput. Waktu ni Irfan pandang keliling. Dia seakan cuba mencari daripada mana datang bau ni. Daripada aircon ke, ada bangkai tikus mati ke atas ke? Tapi tak mungkin bau teruk sangat macam ni. Dia pun intai bawah meja, dia intai dekat celah-celah kursi. Tapi malangnya tak ada apa-apa yang mampu menjawab soalan Irfan. Waktu ni Irfan fikir, maybe tadi ada lori sampah lalu kot. Yelah, Starbucks ni pun dekat area jalan besar. Tak apalah, kejap lagi hilang lah bau ni. Dia pun meneruskan kerja macam biasa. Dia tak fikir dah. Tapi dalam dia cuba untuk tak fikir bau busuk tu, Irfan cakap bau tu makin lama makin melekat dalam hidung. Bau tersebut tak hilang. Waktu ni Irfan ni memang dia tengah fokus buat kerja sambil pakai earphone tau. Dia cuba hiraukan, walaupun bau tu bau busuk, dia cuba hiraukan. Dia fokus je buat kerja cepat-cepat. Tiba-tiba Irfan terdengar ada orang panggil nama dia. Irfan tengah mop ni, dia tersentak. Dia tersentak sebab dia dengar ada orang panggil nama dia. Dia terus cabut earpod sebelah. Dia cari dekat sekeliling, siapa yang panggil dia tadi. Dia tengok sekeliling, ruang tersebut kosong. Dia jengah tengok kawan-kawan dia dekat dapur, takut kawan-kawan dia panggil ke apa kan. Tak ada. Kawan orang tengah seronok berbual sambil kemas-kemas dekat dapur sana. Yang paling pelik waktu ni, Irfan fikir, aku pakai earpod, lagu kemain kuat, macam mana suara tu aku boleh dengar macam rapat betul dengan telinga aku. Irfan pun dia pakai semula earpod, sambung buat kerja. Waktu ni bulu roma dia dah naik tau, tapi dia cuba untuk menidakkan fakta yang dia tengah takut. Waktu ni juga dia tengah membelakangkan kaunter. Dia buat kerja kat sini, belakang dia kaunter. Bau busuk tadi perlahan-lahan menghilang. Tapi Irfan dapat rasakan dekat situ seperti ada sesuatu sedang menunggu masa nak menegur Irfan. Bulu roma Irfan dah naik. Irfan pun cabut earpod dia, letak dalam poket. Dia cuba tenangkan diri.
Dan waktu itulah Irfan terdengar bunyi yang agak menggerunkan. Irfan dengar bunyi seakan macam bunyi tersebut datang daripada arah belakang, arah kaunter. Jarak Irfan dengan kaunter tu lebih kurang dalam 15 langkah je. Waktu ni Irfan slowly pusing belakang. Dia nak pandang ke arah kaunter dan betul-betul di kaunter, tempat di mana selalu barista tengah buat air tu, berdirinya satu makhluk berbungkus. Kain bungkusan dia Irfan nampak dengan jelas, warna putih, putih kekuningan. Wajahnya pula gelap. Gelap, tak nampak muka, tak nampak mata, hanya nampak kedutan yang teramat sangat. Benda tersebut pandang tepat ke arah Irfan sambil mengeluarkan bunyi. Irfan waktu ni seakan terpaku tau. Kaki dia terkunci, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak meronta, tak boleh nak menjerit. Waktu ni Irfan dia cuba nak baca ayat-ayat Al-Fatihah pun tak dapat. Ibarat macam ayat-ayat tu semua hilang daripada kepalanya. Irfan hanya pandang tubuh seram tersebut sehinggalah badan dia tak dapat dikawal lagi. Irfan jatuh ke lantai tak sedarkan diri. Esoknya Irfan cakap dia sedar yang dia berada di rumah. Badan dah panas. Irfan demam, geng. Dan benda ni diiyakan oleh kawan-kawan kerjanya. Kawan-kawan yang selalu shift malam memang cakap dekat kawasan kaunter tu memang kawasan permainan pocong. Kadang-kadang nampak dekat bahagian kaunter, kadang-kadang nampak dekat bahagian dapur. Tapi selalunya memang dekat kaunter lah dia duduk. Dia akan mengeluarkan bunyi, mengeluarkan bau. Sebab itulah kalau diorang buat kerja shift malam, diorang jarang duduk sorang-sorang, sebab takut diganggu oleh pocong. Thank you so much Irfan. Terima kasih sebab sudi bercerita dengan kita tentang kisah yang for me agak menyeramkan lah. Kalau jumpa depan mata aku pun aku tak tahu nak buat apa. Aku ni nampak je besar, geng. Tapi kalau nampak benda tu tak tahu nak buat apa kan. Kita kadang terpaku. Walaupun kadang-kadang kita pergi tu tempat yang selalu orang pergi, tempat ramai, tempat orang ramai, tapi bila tempat tu dah mula sunyi, lagi bila waktu malam, dia akan jadi seram. Kalau korang pernah kerja dekat tempat-tempat macam ni, korang tahulah maksud aku apa. Dan bila kita dah mula naik seram tu lah, kadang-kadang kita akan dapat rasakan macam ada benda cuba untuk pengaruh kita. Dan waktu itulah mungkin ada benda tunggu masa nak menjelma. Dan malam itulah akan jadi malam story puaka buat kita. So thank you so much pada yang sudi tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa esok hari. Ciao, okay. Assalamualaikum.